Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyimpan mohon besar. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sahabat-sahabat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini Khamis malam Jumaat, InsyaAllah kita sama-sama memperbanyakkan berzikir, bacaan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bila dah masuk lepas maghrib dah dikira hari Jumaat. Dah masuk saja maghrib maka sudah diambil kira sebagai hari Jumaat daripada kalender Islam, InsyaAllah. Okay, hari ini saya just nak berkongsi daripada Facebook yang mana tazkirah malam ini adalah daripada tazkirah SK Salak, daripada Sekolah Kebangsaan Salak. Hikmah di sebalik ujian.
Okey, daripada sekolah kebahasaan Salak, insya-Allah. PABG beliau. PABG sekolah Salak. Hikmah di sebalik ujian, surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap kita pasti diuji untuk melihat kualiti amalan yang dikerjakannya. Siapa yang paling baik kualiti amalannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu. Ia lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ibnu Katsir menafsirkan kalimah amalan sebagai amalan yang baik, ahsan, ialah sebaik-baik amalan dan bukan amalan yang banyak. Bermaksud amal yang berkualiti lebih diutamakan berbanding kuantiti amalan tersebut. Okey. Erti kata lain, ujian yang menimpa kita menuntut kesabaran dan ketabahan menghadapinya. Redha di atas ujian yang diberi dan semakin bersungguh dan mengikhlaskan diri setiap amal soleh dalam melakukan amal soleh kita. Ibnu Umar menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini bersabda, mereka yang paling menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dalam kehidupan kita, dalam norma, segala norma kita, sudah tentunya kita akan berkejar-kejar untuk berbuat kebaikan. Dan di sini Allah akan pilih kualiti keamalan kita, yang mana paling berkualiti, bukan kuantiti amalan kita. Tak kira kau hebat mana pun beribadat sampai 25 rakaat sekali pun, tetapi Allah hanya mengambil kira kualiti amalan kita, bukannya kuantiti amalan kita. Ibn Katsir sendiri menafsirkan bahawa kalimah amalan sebagai sebaik-baik amalan. Ahsan itu sebaik-baik amalan. Maknanya sekarang ni kita ni lah kan, kita nak cari kualiti amalan terbaik bagaimana? Sebenarnya ialah kualiti amalan terbaik itu adalah sesuatu amalan tersebut manfaatnya besar. Sesuatu amalan tersebut yang memberikan kita ketenangan. Amalan yang kita buat memberikan kita ketenangan, ketabahan. Itulah sebenarnya kualiti amalan terbaik. Bukan banyak. Okay? Yang paling berkualiti, tenang. Okay? Apabila kita diuji, ketahuilah ujian itu untuk melihat kualiti amal kita, kesabaran menghadapinya serta keredaan menerimanya, antara hikmah lain ujian ini. Jadi sekarang ni, okay, kita nak tahu apa? Apabila kita diuji kan, kita rasa macam mana? Semua orang apabila diuji, kita rasa, ya Allah, kenapa engkau uji aku? Kenapa engkau tak uji dia? Kan? Kita akan menuding jari. Kita akan kata, kenapalah engkau uji aku, kenapa engkau tak uji dia? Sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kesabaran hati kita tatkala kita diuji. Nak tengok sejauh mana kita punya, bila kita kena uji itu, sejauh mana kita punya tahap keimanan kita. Adakah kita mengucap ataupun kita istighfar, ataupun sebaliknya? Sudah tentu kebanyakan kita akan berkata-kata yang tak elok. Contohnya lah kan, contoh mudah. Contoh mudah lah saya nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Kalau kita diuji dengan COVID, lepas PCR, RTK, apa yang kita ucap? Kebanyakan kita secara normal, fitrah kita akan ucap, aduh, aku positif. Itu secara fitrah kita. Tetapi ucapan lain yang sebaik-baik ucapan ialah astaghfirullahalazim. Itu sekiranya COVID itu menimpa diri kita,
Astaghfirullahalazim. Tetapi jika kita menerima berita yang kawan kita kena COVID, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kita soalin kau dapat daripada mana. Banyak yang soal, kebanyak-banyaknya sekarang ni saudara mara kita semua soal, macam mana kau kena COVID? Macam mana kau kena COVID? Macam mana kau kena COVID? Itu soalan yang keluar. Itu soalan yang keluar. Sebaik-baik amalan lah. Bila kita dengar je kawan kita ke saudara kita ke jiran kita kena COVID, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalau kita yang terkena COVID, astaghfirullahalazim. Itulah terbaik-baik amalan yang mana disebutkan oleh Ibnu Katsir serta Ibnu Umar dalam Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW ketika membaca ayat mereka paling menjaga diri. Ibnu Umar bagi tahu menyatakan bahawa Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini mereka yang paling menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang diharamkan apa dia? Kita buat benda tak elok lah. Okay? Antara hikmah lain ujian yang dilalui, Allah berikan satu musibah untuk mengelakkan musibah yang lebih besar. Allah berikan satu musibah untuk mengelakkan musibah yang lebih besar. Kita mungkin tidak perasan bila kita diuji dengan satu musibah, sebenarnya Allah mengadakan musibah itu untuk mengelakkan kita dari satu musibah yang lebih besar. Contohnya, sewaktu kita bergegas untuk ke tempat kerja di waktu pagi, tiba-tiba kita tengok tayar kereta kita pancit. Kita terpaksa menggantikan terlebih dahulu tayar yang lain hingga melewatkan perjalanan kita ke tempat kerja. Rupa-rupanya di pertengahan jalan kita bertemu kemalang yang teruk melibatkan banyak kenderaan. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Ustaz Ihsan. Kita jadi berdebar nampak tuan guru kita masuk. Jika Allah tidak datangkan musibah kecil tadi, ada kemungkinan besar kita mungkin terlibat dengan kemalangan yang lebih dahsyat lagi. Bab inilah pun orang sangat marah. Orang sangat-sangat marah. Marah kenapa? Aku dah lewat, kau pancit pula tayar. Itu orang marah. Sepatutnya kita tengok tayar, kita senyum. Memanglah lambat pergi kerja, tapi senyumlah. Janganlah kau pergi marahkan tayar tu pula. Tayar tu tak tahu apa-apa. Sebenarnya bila Allah timpakan satu musibah kecil, Allah nak berikan keselamatan buat kita akan musibah yang lebih besar. Selalunya musibah kecil ini berlaku apabila seseorang itu sering kali berzikir, kerap kali lidah dia basah dengan zikir, maka Allah akan kurniakan ujian-ujian begitu. Ujian kecil untuk selamatkan dia daripada ujian besar. Tapi kalau orang yang jarang berzikir, susahlah Allah nak bagi ujian kecil untuk selamat ujian besar. Susah. Berdasarkan pengalaman bersama syekh-syekh yang mengamalkan zikir, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Okay? Musibah untuk memberi kesedaran pada kita. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala gunakan musibah sebagai peringatan, teguran yang mungkin selama ini kita rasa kita hebat sehingga melahirkan sifat sombong, riak dan takabur. Musibah yang kita terima mengingatkan kita betapa kerdilnya dan lemahnya kita sebagai hamba, hanya mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau tak ada musibah gini, kita akan sombong. Sebab itulah ditimpakan pelbagai musibah kepada seseorang yang bergelar hamba, supaya dia ingat bahawa aku ni hamba, aku ni. Sebab apa kita kena bersyukur? Sebab kita hamba. Sebab apa kita kena berzikir? Sebab kita hamba. Sebab apa kita kena istighfar? Sebab kita hamba. Bila kita nampak musibah, bila kita Allah kurniakan ujian, kita akan istighfar. Maka itulah tanda musibah. Tandanya Allah nak ampunkan dosa kita. Kerana musibah yang datang itu adalah tanda Allah nak ampunkan dosa kita dan sejauh mana sifat sabar kita sebenarnya. Allahu Akbar. Bila cakap bab sabar ni, saya pun terkadang selok juga. Saya pun terkadang jam juga dengan sifat sabar ni. Tapi alhamdulillah setakat ni masih lagi dikurniakan kesabaran, walaupun kadang-kadang tak apa nak sabar sangat. Okay, insya-Allah. Di sebalik ujian dan musibah itu tersembunyi pelbagai nikmat dan rahmat yang besar. Betul. Hanya hati yang celik saja mampu melihat apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Betul. Di sebalik
musibah atau ujian itu tersembunyi pelbagai nikmat dan rahmat yang besar. Seperti contoh tayar terbocor kecil, ada kemalangan besar menanti kita. Tapi kita selamat sebab kita tukar tayar. Itu contoh. Kalau contohlah, kalau kita kan pernah tak berlaku begini. Kebiasaannya kita akan marah lah kan. Kita akan marah sebenarnya. Berlaku begini, kita akan marah sebenarnya. Apa dia? Kita ni dah lewat. Contoh, kita ni dah lewat ada appointment. Contohnya lah, kita ni dah lewat ada. Jadi kita keluar rumah tu dalam keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa ialah duduk dekat Seremban, appointment dekat KL, mau tak tergesa kalau terlambat. Jadinya kita keluar rumah, kita marah-marah orang, apalah kau ni nak pergi appointment sana tapi kau lambat. Kita marah orang, sebab apa? Terlambat. Tanpa disedari, dalam keadaan kelam kabut itu Allah takdirkan. Dalam kelam kabut tu Allah takdirkan. Apa dia Allah takdirkan? Tertinggalnya fail penting untuk appointment tersebut. Dah tentunya kena patah balik, betul? Jadi pernah tak kita U-turn tanpa berkata-kata? Tak pernah. Kebiasaannya dah terlewat, tertinggal barang, kita akan membebel sepanjang perjalanan. Tak kira siapa, mesti akan bebel. Termasuk diri yang bercakap ni. Okey? Termasuk diri yang bercakap ni, mesti akan membebel punya. Tak ada kita nak tutup mulut balik rumah, tak ada. Kita dah terlambat. Memang terlambat nak daripada Seremban lagi KL. Tengah-tengah jalan dah keluar highway, dah masuk highway plus contohnya. Tiba-tiba isteri kita, bang, file appointment tinggal bang. Kita kena daripada Seremban, kita kena exit. Nilai patah balik Seremban. Sesungguhnya Allah nak selamatkan kita daripada bencana di Sungai Besi. Kebetulan hari itu ada bencana alam Sungai Besi. Kita sampai, contoh nak kita sampai, mana tol Sungai Besi? Contohnya, mana tol Sungai Besi? Dah hangus. Itu dia musibah. Yang mana kita tidak redha. Kita redha tak redha? Tapi sebenarnya bila kita dah sampai tu kita redha. Biasanya macam tu. Sebelum tu kita mengepek. Ngepek bahasa Kelantan lah. Kita membebel, cakap lah, dah lah lambat, tinggal file lah, itu, inilah, beg dompet, IC, semua segala benda, kad bank semua tinggal. Kita bising. Yang suami bising kat isteri bising kat suami. Yang dua tu je lah bergaduh. Semua orang macam tu. Tidak ada seorang pun yang akan cakap, tak apalah tinggal, kita patah balik. Tak ada. Tidak ada lagi setakat ni yang cakap itu. So, kebanyakan yang saya nampak, gaduh dulu. Pumpang gaduh, barulah kata okey. Kebanyakan yang begitu. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat nama terus. Musibah memberi iktibar kepada orang lain. Kita yang melihat musibah yang menimpa orang lain sewajarnya menjadikan sebagai penjaran. Tiada siapa yang boleh lari dari ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah jadi iktibar kepada orang lain. Contohnya lah kan, musibah macam mana yang menjadi iktibar kepada orang lain ni? Bila kita nampak orang buat maksiat itu salah, jadi kita kena beringat jangan buat maksiat. Kita nampak orang buat benda tak elok tu salah, kita jadi beringat jangan kita buat, tinggalkan cepat-cepat supaya terhindarnya diri kita daripada perbuatan. Contoh maksiat macam mana? Contoh maksiat beginilah, kan, kena tangkap basah. Malu tak agak? Semua orang malu. Semua orang malu kena tangkap basah. Dan sudah tentunya mangsa tangkap basah ini otak dia geliga, otak dia bergeliga. Dia akan cakap macam-macam. Saya baru datang lah. Dia baru masuk ni, saya baru sampai. Semualah cakap. Mangsa tangkap basah ni memang hebat, sangat-sangat berkata-kata. Geliga tahap dewa, babe. Jadinya buat maksiat itu salah di sisi Islam. Menjadi iktibar orang yang nampak tu, ya Allah, janganlah aku terkena buat maksiat, janganlah aku terikut-ikut akan maksiat tersebut, insya-Allah. Okey. Musibah itu tanda Allah masih sayang dekat kita, beristighfar dan kembali ke pangkal jalan. Setiap ujian adalah tanda Allah masih sayang kita, agar kita segera sedar. Jika Allah tak sayang kita, pasti kita dibiarkan hingga tersepak kamera. Okey, insya-Allah.
Jika Allah tak sayang kita, pasti kita dibiarkan hingga kita terpedaya dan lalai dalam kehidupan ini. Ada kalanya kita merasakan sesuatu itu baik untuk kita, tetapi sebaliknya Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Barangkali dengan datangnya ujian buat kita, itu yang terbaik untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat-sahabat, ujian tanda Allah sayang. Okay? Kena ingat tu. Kena ingat betul-betul. Kena ingat kemas-kemas. Ujian tanda Allah sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dikurniakan kita kekuatan dalam menghadapi ujian, terutamanya ujian COVID-19 ini yang mana kes dia semakin hari semakin naik, dan kita doakan segeralah turun. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam min sayyil asqam. InsyaAllah sekarang itu dahulu perkongsian saya daripada malam ini, daripada mewakili sekolah kebangsaan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gunakan kita kerahmatan dan kekuatan serta keberkatan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.